Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar Akademi Al-Quran Amalillah? Alhamdulillah. Pertama-tamanya Ustaz nak rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita masih lagi bersama-sama dalam jihad kita, usaha kita untuk sama-sama hafal 30 juzuk Al-Quranul Karim. Dan kita sekarang ni mengalami satu cabaran yang sangat getir dalam proses kita menghafal Al-Quran. Yang pertama, cabaran kita berada di rumah. Kita berada di rumah, hafal Quran di rumah. Yang keduanya, cabaran kita adalah kita sekarang ini melalui satu bulan yang disebut sebagai bulan Ramadan. Faham je lah Ramadan. Perut lapar nak hafal Quran, mungkin ada rasa lemah sikit. Ada yang lemah ke? Ada yang lemah sikit, ada yang mengantuk lebih, ada yang kurang semangat, kan? Ada yang kurang fokus. Sebab apa? Puasa, Ustaz. Puasa. Jadi tak apa. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun ini kita dapat sama-sama dua peluang. Satu, peluang menghafal Quran di rumah. Ini peluang besar sebenarnya. Di sebalik kekurangan itu ada kekuatan. Peluang kita untuk bersama-sama di rumah. Yang keduanya adalah kita bersama-sama berpeluang, bahkan bukan saja di rumah, bahkan kita bersama dengan keluarga menyambut Ramadan Al-Mubarak. Baik. Ada 6 perkara yang Ustaz nak kongsi pada pagi ni. 6 perkara. Banyak sangat ni Ustaz. Tak apa. Walaupun 6, memang perkara ini amat penting yang masing-masing perlu kita ambil perhatian. Sebab apa perlu perhatian? Sebabnya kalau kita tak berapa fokus dengan poin-poin yang Ustaz nak bagi tahu sekejap lagi ni, nescaya kita punya Ramadan, Quran kita di bulan Ramadan yang sepatutnya lebih baik, kita akan jadi lebih slow. Malanglah. Sepatutnya Ramadan ini bulan jihad. Kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Bersungguh. Jihad tu bahasa Arab, bahasa Melayunya bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguhlah kamu dalam berusaha untuk berjuang di jalan Allah ini dengan sebenar-benar usaha. Sejauh mana usaha kita setakat ni? Lagi-lagi di bulan Ramadan ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi SAW sebut peluang kita di bulan Ramadan ni amat luas. Kata Nabi SAW, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi SAW, jika datangnya bulan Ramadan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu syurga. Akan ditutupnya pintu neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurung syaitan-syaitan. Dan syaitan-syaitan itu mereka tak boleh nak menggoda kita di bulan Ramadan. Jadi kita nampak dah peluangnya. Betul tak? Jadi ambillah peluang. Inilah peluang kita di bulan Ramadan. Sementara syaitan tak boleh nak ganggu kita, hanya jihad kita, usaha kita melawan hawa nafsu kita. Sejauh mana kesungguhan kita melawan hawa nafsu kita, kelaparan kita, kesungguhan kita, kat mana yang kita boleh capai 100% usaha kita di bulan Ramadan. Baik. Satu perkara yang 6 perkara yang Ustaz nak kongsi. Yang pertamanya, dalam bulan Ramadan ni kalau kita nak berjaya, kita nak mampu hafal banyak, kalau kita nak capai target kita, usahakan sebenar-benar usahanya bagaimana kita nak ubah mindset kita di bulan Ramadan ini, daripada bulan Ramadan, bulan yang penat, bulan Ramadan tak boleh makan, tak ada tenaga, dahaga nak baca Quran. Ubah saja mindset tu. Kita cuba ubah mindset kita. Ramadan ni lah kita nak ambil peluang sebaik mungkin untuk kita hafal sebanyak mungkin. Jihad. Inilah jihad. Jihad melawan hawa nafsu kita ni. Kalau tengok rasa mengantuk, rasa lemah, rasa lapar, rasa dahaga, ambil peluang ini
untuk kita jadikan ia sebagai cabaran. Berapa juzuk kita nak hafal? Berapa juzuk? Ikhwan, berapa juzuk? Alwi. Ramai. Kasih, berapa juzuk kita nak hafal dalam sepanjang Ramadan ni? Ustaz nak sangat-sangat. Kalau kita betul-betul serius dalam usaha kita nak capai berapa banyak, Ustaz minta supaya antum semua tulis pada dinding rumah. Tulis mindset kita. Kita nak ubah dalam bulan ini sepanjang Ramadan saya nak usaha macam mana pun nak hafal paling kurang 3 lai satu hari. 6 muka surat. Paling kurang 6 muka surat. Paling banyak 20 muka surat, 1 juzuk sehari. Ada kawan-kawan kita pakat buat dah. 1 juzuk 1 hari. Target macam mana? Ramadan yang ambil peluang. Doa banyak-banyak sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salasatun la taruddu du'aahum, salasatun la taruddu da'watahum. Antaranya apa? Nabi kata 3 perkara, 3 jenis golongan orang yang berdoa, doa tu tidak tertolak. Siapa? Yang pertama, as-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Jadi waktu kita hafal, sambil hafal angkat tangan, ya Allah permudahkanlah hafalanku. Baca lagi, hafal lagi, ya Allah aku nak hafal, berilah aku hafal 3 lai hari ni. Baca lagi, ya Allah aku nak hafal 5 lai hari ni. Cuba letak target, tulis dan doa. Bukan kita je doa, minta ustaz-ustazah pun doa, minta ibu ayah kita pun sama-sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita capai target hari tu. Target jangka masa pendek dan target jangka masa panjang. Boleh cuba buat macam tu. Ustaz nak antum semua buat benda ni, hafal Quran, target satu hari berapa banyak semaksimum mungkin di bulan Ramadan ini kita nak cabar diri kita. Kepenatan kita nak cabar penat, lapar, dahaga, mengantuk dan sebagainya adalah satu game yang kita boleh lawan, nak capai, nak pergi kepada stage yang seterusnya. Baik, itu yang perkara yang pertama. Yang kedua dalam bab jadual harian kita. Ustaz tahu, di bulan Ramadan masing-masing jadual dah jadi berubah. Sikit sebanyak ramai di kalangan kita ni, bukan sahaja di bulan Ramadan, bila dah hafal Quran di rumah ni, tak boleh nak strict macam mana kita nak ikut jadual kita sepanjang kita berada di Akmal. Jadi Ustaz minta sangat. Ustaz dah kaji benda ni. Tak perlu kaji lagi dah. Ustaz dah kaji. Kebanyakan para pelajar yang berjaya, khususnya pada musim maraton baru ni, kebanyakan yang berjaya mereka yang mampu untuk bersabar, berjuang bersungguh-sungguh, dan mereka yang boleh ikut disiplin waktunya. Yang ni yang malang. Ramai yang tak boleh ikut disiplin. Dan ikut disiplin ni, bila kita sebut kita nak ikut disiplin, jangan orang yang mendisiplinkan kita. Ni yang bahaya. Disiplin tu kita yang kena disiplinkan diri kita. Sebab kalau orang yang disiplinkan kita, contohnya ustaz-ustazah, kalau ustaz-ustazah tak call, kita buat tak tahu, tak baca Quran. Ataupun kalau mak ayah kita tak boleh nak tengok kita, abang kita, kakak kita tak boleh nak perhatikan kita. Bila dia orang tak perhati, kita pun menung, diam, tidur dan sebagainya. Jadi jadual yang kita buat adalah untuk kita yang ikut, bukan orang yang paksa kita. Bila sesuatu perkara kita usaha, kita nak buat, kita yang tentukan, kita yang nak capai, siapa sahaja yang ada di depan tak boleh menghalang kita untuk kita capai perkara tersebut. Betul tak? Itu perkara yang sangat penting. Kalau nak berjaya di Ramadan ini, kena buat benda ni. Yang ketiga, jaga waktu rehat antum semua. Jaga waktu tidur.
Ramadan ni Ustaz faham ada yang solat tarawih malam-malam, kan? Solat tarawih malam-malam, dan mungkin subuh, lepas subuh bangun awal subuh, jadi makan pula, lepas makan nak baca Quran, mengantuk dan sebagainya, tidur dulu barulah bangun, mabuk-mabuk, pening-pening, lambat baca Quran. Jadi waktu tidur kena jaga. Selepas tarawih, bincang dengan mak ayah kita supaya kalau boleh lepas tarawih pukul 10 tu kita dah start masuk bilik dan kita cuba usaha untuk tidur. Ada satu teknik kalau susah nak tidur waktu malam. Yang pertamanya, tekniknya yang selalu Ustaz buat, antum semua tutup lampu, baring tempat antum semua nak tidur, pastikan tiada siapa yang kacau. Sampai-sampai nak tidur, pejam mata, baca doa tidur dan baca surah Al-Mulk. Ada yang dah hafal surah Al-Mulk? Ramai dah yang hafal surah Al-Mulk, kan? Jadi waktu tutup mata tu, baca surah Al-Mulk. Percayalah pada Ustaz, tak sempat habis baca satu surah Al-Mulk, antum semua dah tidur. Dah lena dah. Jadi ni salah satu cara siapa yang susah nak tidur, tutup mata, tutup lampu, baca surah Al-Mulk. Nescaya antum semua akan tidur awal, insya-Allah. Baik. Jadi tidur ni kena jaga. Qailulah pun kena jaga. Lepas subuh ambil peluang, jangan tidur lepas subuh. Sebab kalau kita tidur lepas subuh dan lepas sahur, kita payah dah nak celak mata selepas tu. Sebab apa? Tidur lepas subuh dalam keadaan perut kita dengan penuh dengan makanan, kita susah nak bangun. Tak seperti hari-hari biasanya. Jadi cuba elak untuk jangan tidur selepas subuh. Kalau nak tidur pun target. Kalau mengantuk sangat, target dalam pukul 9, qailulah sekejap. Atau pukul 10, kan? Ambil masa dalam 15 minit, tidur, pesan pada adik-adik kita, abang-abang kita, ibu ayah supaya bangunkan kita nak tidur dalam masa setengah jam untuk recharge balik semangat kita. Bangun dah daripada sebelum subuh, kan? Sahur, baca Quran pukul 9.30, pukul 10, ambil waktu tidur sekejap pun boleh. Dengan yang penting sabak dah baca dah. Sabak dah hantar. Yang keempat, ambil peluang waktu sahur ni. Sebelum waktu sahur, minta supaya mak ayah kejutkan kita sebelum sahur tu, kita baca Quran dulu sebelum sahur. Tapi kena ingat, sebelum kita baca Quran, ambil peluang sulusul lail, tahajud dulu 2 rakaat. Doa banyak-banyak secara spesifik. Berapa banyak kita nak hafal hari tu? Boleh? Kalau kata, ya Allah, ya Tuhanku, berkat Ramadan ini, ya Allah, berkat tahajud malam sepertiga malam ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku hafal 5 helai hari ini, ya Allah. Capailah target 5 helai hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Amin, amin. Boleh? Doa banyak-banyak sebelum masuk waktu subuh, sebelum kita sahur. Lepas sahur, solat subuh, start. Cari tempat yang lokasi yang baik. Kalau tengok gambar Faizul tu, kan, baca Quran atas pagar rumah. Jangan buat macam tu. Kalau bahaya, jangan buat lah. Tapi kalau kita rasa kawasan lokasinya selamat, kita rasa fresh, tak mengantuk tempat tu, guna tempat-tempat yang terbaik tu. Jangan kita berbaring duduk atas tilam waktu kita nak baca Quran selepas subuh. Sebab kalau lepas subuh baca Quran, berihalkan bantal, kan, duduk pula atas tilam yang empuk, nescaya kita akan mengantuk nak tidur mana. Jadi cari tempat nak tidur. Jadi ambil peluang. Jangan, lepas subuh adalah waktu yang sangat baik untuk kita hafal Quran. Yang kelima, Ustaz nak pesan supaya antum semua minta dengan ibu ayah yang tengok hari ni, kita cuba plan sebagai nak hafal banyak mana pada bulan Ramadan ini. Kita buat kerja berkumpulan. Sama-sama kena bantu. Ibu ayah kena bantu, abang kakak kena bantu, kita kena bantu diri sendiri. Usaha kita kena jauh lebih kuat daripada usaha ibu ayah kita, kan? Jadi usaha ni mesti berkumpulan. Ayah mak sentiasa tanya, macam mana boleh hafal berapa banyak? Perlu bantuan tak? Perlu tasmek tak? Apa saja bantuan,
cuba bantu. Kita cuba usaha kerja ini, hafal Quran ini secara berkumpulan. InsyaAllah ada barakah di sebalik perkumpulan tersebut. Dan yang keenam, perkara ini sentiasa Ustaz pesan banyak kali, waktu motivasi pukul 8, waktu dengar video ni, Ustaz nak sangat antum semua mak ayah, adik abang, kakak-kakak, kalau boleh sama-sama support adik kita ni, anak kita yang sedang nak hafal Quran, nak hafal 5 lai sehari-hari ni, cubalah usaha untuk sama-sama dengar video motivasi. Ayah ambil peluang, mak, umi, mama, kan, mami, sebagainya, ambil peluang, ulas video yang Ustaz sama-sama kongsi di dalam video setiap motivasi setiap pagi ni, ulaskan, bagi top up lagi, bagi semangat. Kalau boleh sekarang ni, kalau video tu dapat awal, sebelum lepas subuh dah boleh dengar motivasi. Kalau pukul 8 lah, pukul 9 pukul 9. Cuba untuk sama-sama dengar dan sama-sama support, sama-sama ulas bagaimana strategi untuk kita berjaya hafal 30 juzuk Al-Quranul Karim. Khususnya plan untuk kita capai berapa banyak kita nak hafal pada hari itu. Jadi peluang pada Ramadan ini, Ustaz yakin Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar doa-doa orang yang sentiasa menghafal Quran. Kena usaha luar biasa. Mindset kita kena betulkan balik mindset. Jangan fikir Ramadan jadi bulan yang susah untuk hafal. Ramadan susah kerana lapar, susah kerana dahaga. Kita letak tepi benda tu, kita letakkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak capai hafal Quran setiap hari pada bulan Ramadan terbanyak berbanding bulan-bulan yang lain. Boleh? Baru ni kita dah maraton, yang kita tengok kawan-kawan kita yang berjaya. Luar biasa. Kalau kita tengok ada yang 6 juzuk, ada yang 13 juzuk dalam masa 30 hari. Kan? Yang terbaru Husin Bangkok, kan? Anak Pulau Banggi. Sebelum ni hafal Quran, masya-Allah, punyalah payah nak ingat. Tapi alhamdulillah, subhanallah. Musim PKP baru ni dapat 6 juzuk satu bulan. Jadi tiada alasan untuk kita tidak berjaya. Allah kurniakan akal, fikiran ini sama rata je. Cuma bagaimana kita nak usaha mencari kekuatan di sebalik diri kita. Kalau kita jumpa kekuatan tu, selalu Ustaz sembang dengan Amir. Amir kata, Ustaz, Amir dah jumpa cara nak hafal. Setiap orang mungkin berbeza. Bincang dengan ustaz-ustazah, bagi kepercayaan kepada ustaz-ustazah. Kalau ustazah kata baca pada hari ini, ulang satu muka ni 40 kali, tengok, jangan tutup mata, percaya pada ustazah. Ni kadang-kadang kita rasa kita lebih bagus daripada ustaz-ustazah. Betul tak? Tak perlulah sampai 40 kali, 20 cukup lah. Lepas tu kita baca tutup mata. Kena ingat, ustaz-ustazah bila dia suruh satu perkara, dia cuba pada kita, dia ulang arahan tu pada kita sebab dia dah nampak kesan kemampuan kita dalam menghafal Quran. Beri kepercayaan kepada ustaz-ustazah kita dalam menguruskan bagaimana teknik yang terbaik yang sesuai dengan kita, insya-Allah. Jadi ingat, banyak-banyak bulan Ramadan ini berjihad bersungguh-sungguh hafal Quran. Tulis apa pencapaian yang kita nak capai setiap hari. Sabar banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Bincang dan percaya kepada ustaz-ustazah kita. Kerja secara berkumpulan dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Ustaz rasa setakat ni dulu. Dah hampir 20 minit dah tu. Panjang pula Ustaz nak sembang. Ustaz tak boleh nak cakap pendek-pendek, kan? Tapi Ustaz harap sangat antum semua ingat, tulis pencapaian kita, target kita. Tulis. Kalau kita tak tulis, dia tak nampak. Kalau kita tengok Bruce Lee, siapa kenal Bruce Lee? Lawan tu, wata. Bruce Lee tu, dia orang Cina. Jauh di pendalaman Cina, hidup dia. Belajar Kung Fu. Nak pergi berlakon mana? Dia berlakon di Hollywood tu, di Amerika tu. Satu hari dia nak suruh dia berjaya, dia buat apa? Dia tulis pada dindingnya. Dia kata satu hari nanti dia akan jadi orang Cina yang paling popular di Hollywood. Itu bukanlah nak kata Ustaz. Tapi nak bagi tahu kesungguhan seseorang itu, dan bila dia zahirkan pada penulisan, dia tulis pada dinding, tulis pada kertas,
misi yang dia nak capai, insya-Allah Subhanahu Wa Taala ia akan menggerakkan usaha tanpa sedar kita untuk berjaya. InsyaAllah. Lebih-lebih lagi benda tu jadi doa. Dan kita sebagai orang yang hafal Quran, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang berusaha dalam mencapai untuk mendapatkan ilmunya di dunia ini. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang bersusah payah berjihad pada jalan Allah, bersusah payah dalam jalan untuk mencari ilmu, satu hari nanti Allah akan permudahkan jalannya untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan Karim, barakallahu fikum. Moga-moga kita semua menjadi pejuang-pejuang Ramadan, insya-Allah, dan kita sama-sama berjaya mencapai misi kita hafiz dalam tempoh setahun atau kurang daripada setahun, insya-Allah. Wallahu a'lam.